Dah boleh start Grade AB kita orang boleh start ke? Yep. Okay, start. Dah rekod bagi tahu Boleh start. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kumpulan kami akan terangkan pasal apps Healthify Me. So mula-mula apps Healthify ni anda kena tekan already a user. Okay. So anda boleh masuk pakai phone number atau email. Kalau macam saya pakai email and then terus masuk. So dekat sini, dekat home nanti anda boleh tengok lah. Macam dekat sini nutrition, workout, berapa banyak air anda minum setiap hari, track step dengan sleep berapa jam, dengan set berapa banyak anda nak capai untuk berat anda. So dekat nutrition ni anda boleh tengok, boleh tekan, anda kena masukkan. Contoh dekat sini breakfast saya dah masukkan. So hari ni saya makan roti canai. So anda boleh tengok lah dekat situ berapa banyak kalori anda makan. So dekat sini juga anda boleh tengok kalau macam saya kena makan dalam satu hari tu sebanyak 1450 kalori. So anda kena capai target tu lah. Kalau macam tak capai pun tak apa rasanya. Tapi kalau macam ni anda boleh tengok lah berapa banyak saya makan. So dekat sini anda boleh tengok lah untuk protein berapa banyak, lemak berapa banyak, karbohidrat and fiber. So dekat workout, at least saya kena bakar lemak saya dalam satu hari tu sebanyak 510 kalori. Dekat sini pun anda boleh tengok lah. So dekat sini anda boleh tengok anda akan tekan track your activity nanti. So nanti dekat function ni akan terangkan pasal aktiviti semua tu. So dekat sini juga anda boleh tengok untuk upcoming live workout. So anda boleh tengok lah dekat sini setiap hari dia akan tukar masa dia pukul berapa. So sekarang kat sini dah start untuk yoga untuk permulaan lah. So pukul berapa, macam contoh pukul 2. Banyak lagi anda boleh tengok dekat sini. Okay. Dekat bawah juga anda boleh tengok untuk my workout routine. Contoh kat sini saya dah pernah buat. So kat sini ada tulis lah Farah's workout routine apa benda. Okay. Kat sini juga anda boleh tengok berapa banyak gelas dan berapa banyak air anda minum dalam satu hari. So macam sekarang saya dah minum untuk 2 gelas. So kat sini juga anda boleh tengok untuk track step anda tekan. And then dekat sini boleh connect dengan application. So macam sekarang saya malas nak tulis berapa banyak saya berjalan dalam satu hari. So saya connect je dengan application. So macam sini health app. So kalau nak device lain pun boleh tengok lah, kat sini ada Fitbit, Garmin, contoh macam tu. So kat sini juga untuk sleep pun anda boleh tekan. So nanti dekat functional akan terangkan juga. Okay, contoh, ni part paling penting untuk set weight goal. So anda tekan and then anda boleh tengok lah dekat sini saya tak set lagi berapa banyak saya nak capai. So anda boleh tekan. Anda boleh tengok lah contoh saya nak saya capai target untuk tahun ni sebanyak 40 kilo. So tekan next. So saya kena buat macam ni lah, dia akan terangkan lah apa benda yang kena buat. So tekan done, dia akan tulis berapa banyak kalori, apa semua dan berapa banyak saya kena bakar dalam satu hari. Okay, dekat quick lunch ni ada reminder juga. Kat sini nanti Kemal akan terangkan buat reminder tu. Okay, dekat sini juga ada untuk refer and earn. Okay, kat sini juga Kemal akan terangkan pasal benda tu. Okay, move dekat plan. Okay, dekat plan ni, yang ni anda kena buat lah macam kalau anda nak guna apps Healthify ni dengan jangka masa yang lagi lama, so anda kena upgrade plan lah. Macam dekat sini ada banyak plan. Okay, kat sini ada smart diet, workout plan, lepas tu medical life, lepas tu dekat sini ada balance life. Okay, contoh saya pilih ni lah smart diet and workout plan. So tekan as per plan nanti, dia akan keluar macam ni. Dan tekan get started. Okay, so anda kena pilih lah plan anda tu nak berapa banyak, berapa bulan anda nak pilih macam tu. Okay, next Kemal akan terangkan pasal me dengan more. Okay, first dekat more. So korang more ni basically korang punya profile lah, kira korang punya email apa semua ada dekat sini. So kalau korang tengok untuk free tu, kat situ ada upgrade. Kat situ korang boleh upgrade korang punya plan yang Farah tunjuk tadi. So kalau nak upgrade korang kena belilah. Baru upgrade baru dapat banyak lah benefit dia untuk premium semua tu.
So yang lain tu function macam biasa je, Studio, ActivePlan. Application ni juga ada tawarkan untuk korang booking slot untuk vaksin dekat Vaccinet.me tu. Korang boleh mohon slot untuk vaksin dekat sini. So next ada apps and device tu korang boleh connect lah yang macam Farah tunjuk tadi dengan apps lain, dengan device lain. So tracker tu new, korang boleh track korang punya contoh diet untuk makanan, yang ni untuk air, semua step semua tu yang sama juga macam tadi. Okay, next ada My Group. My Group ni basically untuk yang ambil plan premium lah, korang kena beli dulu. Nanti korang boleh dapat personal coach semua tu lah. Kat sini ada leaderboard juga, so korang punya rank lah, global semua tu. And then group ni korang kena dapatkan premium punya ni lah, plan. Okay, next. Daily report. So daily report ni daripada korang hari first, korang daftar sampai hari sekarang lah dia akan tunjuk kat sini. So untuk uncloud ni korang tetap kena dapatkan plan juga. So memang basically application ni memang ada yang banyak kena bayar lah. So untuk headlock punya sama juga. For reminder, ini korang cuma tambah lah korang punya body fat berapa. Untuk reminder, korang boleh set reminder macam ni. So untuk breakfast, pukul berapa semua tu nanti dia akan keluar notification lah dekat korang punya phone untuk remind korang. Untuk yang ni boleh set banyak lah, air, makanan, workout reminder. Dia punya function lah. Okay, next. Health and medical information tu basically dia akan link dekat ni website. Korang boleh baca je lah maklumat-maklumat pasal information semua tu. Okay, next dekat Me. Ini app version semua ni macam application biasa lah. Ada app version, about I semua tu. Update email, korang boleh update email dekat sini juga. So untuk makanan dengan workout yang korang update tu, dia akan ada dekat dalam database lah. Yang lain tu korang boleh delete account juga dengan logout macam Farah tunjuk tadi awal-awal. Okay, next. Yang ni korang punya profile. So kat sini korang boleh add bio korang, location. Lepas tu basic information ni sepatutnya waktu mula-mula korang register, Farah boleh tekan. Korang kena isi ni, nama, umur, daily activity semua tu korang kena isi awal-awal. Supaya nanti untuk plans yang ditawarkan semua-semua tu diikut korang punya scene lah. Okay, next. Next. Me. Farah boleh tekan Me. Okay. Dekat Me ni yang ni je lah tadi. Okay, itu saja. Untuk bahagian report untuk test case pula, sekejap dekat test case ni kami ada kita akan gunakan equivalent partition, boundary value analysis dan decision table. Jadi untuk equivalent partition saya serahkan kat Mia dulu.
Mia. Mia tak unmute ke? Share dengan audio. Oh, sorry. Okey, saya akan terangkan untuk black box testing untuk equivalent partition testing. Okey, saya akan ambil salah satu contoh test yang kita orang telah test kat report kita orang. Saya ambil bahagian age. Age ni dekat menu information tadi. Information yang terangkan kemah. Okey, contoh ni age. Okey, untuk yang invalid kita orang dah test. Kalau dia, okey contoh untuk yang invalid saya letak 1. Save, dia tak boleh. Dia kena kalau nak bagi valid benda tu, kita kena isi umur 13 hingga 100. Kalau lebih 100 pun dia invalid. Or greater than, okay. Okay, let's. Itu saja dari saya. Untuk black box testing 2, boundary test, ini adalah contohnya saya ambil week tracker framework. Okay, contohnya kita akan pergi ke outtaker ni, and then pergi ke week tracker, lepas tu kat sini kita ambil kat sini, scroll, okay, dekat sini kita kat sini, kalau dia tak ada input, dia akan keluarkan week short note bit not empty. Lepas tu kalau kita letak dia lebih daripada 500, dia akan keluarkan interval week. And then kalau dia letak 2 integer, contohnya hari ni 25, so baru dia akan 25, so baru dia full. Okay. Untuk yang ni adalah contoh untuk boundary test. Manakala kalau untuk black box testing ni, Amar boleh terangkan. Amar nak share ke? Ke nak guna sekali je? Dia.
Amar dia cakap something ke? Tak dengar lah. Hello, dengar tak? Dengar. Okey. Boleh nampak? Nampak. So tadi saya akan sambung untuk boundary testing untuk workout training untuk bicycling. So contoh kat sini saya masukkan kosong integer. Saya tunjuk terus dekat apps je lah kan. So contoh saya dah masuk sini. Lepas tu saya pergi dekat workout. Untuk walking. Untuk walking contoh saya letak kalori dia kosong. Lepas tu calories cannot be zero. So dia akan keluar error. Contoh saya letak contoh 7. Track dia akan keluar 7 kalori. So untuk yang training, yang workout training swimming ni semua akan sama. So saya tak terang. Next saya akan terangkan untuk decision table. Decision table untuk login menggunakan phone number. So saya tunjuk je macam mana dia boleh berfungsi. Contoh saya kena log out. So bila kita dah masuk application ni, kita tekan already a user dan kita login pakai phone number. Tapi sebab saya dah pernah login pakai phone number, saya tak boleh nak buat. So first kita kena masukkan phone number kita. Dan kita akan dapat OTP. Bila kita dapat OTP, dia akan sukses. Bila dia sukses, dia masuk ke dalam application tersebut. Next untuk decision table login menggunakan email. Macam yang sebelum ni kita orang dah tunjuk, login pakai email, kita pergi dekat sini dan kita tekan login pakai email, dia akan terus masuk. Boleh. Tapi kalau bila kita tekan login pakai Google tu, dia akan masuk terus ke dalam account. Next untuk streak. Streak tu untuk bila kita track food, makanan, minuman, step ataupun workout yang kita pernah buat, dan dia akan streak tu akan tambah 1. Lepas tu kalau kita sambung hari seterusnya, dia akan naik jadi 2. Lepas tu bila kita naik 2, kita punya streak tu jadi 2, dia akan bagi point extra. Point tu untuk menentukan kita rank berapa dekat dalam leaderboard yang kita join tu. Tapi saya tak dapat tunjuk sebab saya tak dapat nak login. Itu sahaja untuk decision table testing dan itu sahaja untuk kumpulan kami. Ada apa-apa pertanyaan? Nak tanya, untuk apps ni, dia satu device, satu user ke ataupun satu device boleh multiple user? Satu device, satu user. Alright, lepas tu kan dekat yang korang punya functional yang 47 tu, ada cakap refer and earn. So basically kalau refer and earn ni, user kena macam invite and dapat, kiranya kita kalau sebagai user invite orang lain, kiranya kita dapat something lah kan. So dekat korang punya application ni, dekat mana yang refer and earn tu? Sebab kat sini dia ada kata user start by sharing their code. So apa tu? Sekejap, saya tunjuk dekat refer and earn Alright.
macam Syafiqah tadi cakap, untuk refer and earn tu, dia dekat sini. Dekat quick launch tu, dekat home, bahagian sini. Refer and earn. So dekat refer and earn ni, bila anda tekan, nanti anda boleh nampak lah. So macam ni, saya dah terus dapat, saya punya setiap user, dia akan dapat dia punya link dia tu. So bila kita copy and then share dekat orang, so kita akan dapat 10 credit tu. So kat sini anda boleh tengok lah dekat sini. Refer and get 10 credit. So bila anda bagi dekat orang and then sampai dekat 3 tu, so dapat 10 credit daripada apa yang orang tu dapat kod kita lah. Untuk redeem pun sama juga, untuk redeem credit and on premier plan. So dekat sini tadi macam saya terangkan sebelum ni plan ni tu. So dekat sini ada plan yang anda boleh nampak, smart plan dengan medical life. So dekat sini anda boleh choose lah mana satu ni dan anda boleh redeem daripada situ. Untuk customize anda punya diet plan dengan workout routine. Lagi soalan? Saya nak tanya. Okay. Dalam functional requirement korang kata ada bug fix dengan error catcher kan? Dia kata the application will track every bug whether, tapi tak tunjuk macam mana dia ada, macam mana dia bug fix tu. Amar nanti terangkan bug non-functional sebab dia buat non-functional. Okay. Untuk bug fix dengan error catcher tu, dia literally kita complain dekat orang yang handle bahagian feedback. So bila kita hantar feedback tu, nanti dia akan balaslah, bagi tahu bila akan solve ke apa ke. Ni macam kita bagi tahu apa masalah kat dalam application tu, then nanti dia akan check betul ke ada masalah. Then kalau ada masalah, dia akan betulkan. So dia punya tu dekat feedback je lah. Dekat yang ada help us. Ada tak help us? Dekat setting tu ada help us. Masa tak ada. Oh, okay. Communication. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada dah. Ada lagi? Zani, Cika nak tanya ke? Tak ada dah rasanya. Last question, boleh? Nak tanya. Boleh. Tadi dia cakap pasal coach group tu kan. Dia cakap sistem akan provide group function which let user join coach group. Yang ni macam mana? Yang untuk coach group ni? Dalam functional requirement korang? Dekat yang coach group tu Ya betul. So dekat yang coach group ni dia more to book session bersama dengan coach kita. So macam sini anda boleh tengok lah yang book your session ni dekat sini ada banyak. So contohlah saya tunjuk satu lah kan. So dekat sini untuk yang beginner lah. Kat sini ada tulis berapa minit bersama dengan coach kita. Maksudnya contoh coach kita kat sini anda boleh tengok with je. Contoh kalau yang lain with lengkau macam tu. So contoh kat sini boleh tengok lah masa dia pukul berapa slot yang kita nak macam tu. So kat sini ada 26 slot lagi. So just tekan and then dia tulis kat sini 26 slot lagi available. So tinggal lagi 26 lah. So macam kalau yang lain macam kalau dah kosong tu, sekejap
Kalau macam dah tak ada, macam contoh dekat sini, tinggal lagi 7 slot. So dia ikut based on coach tu, dia suggest berapa banyak slot lagi yang tinggal. So dekat sini boleh book dengan view other session. Macam kalau kita nak book ni pun kita kena upgrade untuk yang member-member dia tu. So motto apa ni orang cakap, upgrade plan lah. Kalau guna apps ni memang kita kena banyak upgrade kita punya plan-plan. Bersama dengan kalau kita nak coach, kita kena upgrade lah untuk bersama dengan coach kita. Itu untuk yang strength and cardio. Sama juga untuk yoga. Untuk budak-budak pun ada juga untuk 4Kids ni. Kat sini boleh ajar budak-budak untuk macam mana nak hidup dengan lebih sihat macam tu. Lagi? Oh, so basically semua yang coach group ni kena bayar lah ya? Ya betul, kena bayar. Okay, faham. Okay, tu je kot. Alright, tu je Terima kasih. Okay, thank you. Welcome. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Sama-sama.